Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So ni kelas untuk 5K. Okay, jadi untuk pelajar 5K kamu boleh rujuk buku teks muka surat 78. Okay, muka surat 78. Setelah sebelum itu cikgu ada bincang dengan 5K pengenalan berkenaan dengan ciri homolog. Ciri homolog ada alkana, alkena, alkuna, alkohol, okay, dan asid karboksilik. Pada muka surat 77 kita dah bincang dalam kelas, jadi kita sambung pada muka surat 78, iaitu menghuraikan sifat fizik alkana, alkena dan alkuna. Ahli ciri homolog alkana, alkena dan alkuna ini sebenarnya adalah hidrokarbon lah, sebab ketiga-tiga ni hanya mengandungi karbon hidrogen, terdiri daripada molekul yang neutral, mempunyai sifat-sifat fizik sebatan kovalen seperti yang ditunjukkan pada rajah. Jadi alkana, alkena dan alkuna ni dia sebatan kovalen, maka dia ada mempunyai sifat-sifat yang sama seperti sifat sebatan kovalen yang lain. Yang pertama, sifat fizik dari segi keterlarutan sama dengan sebatan kovalen, iaitu dia larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Jadi sebenarnya alkana, alkena ni dia macam hampir sama dengan bahan bakar macam petrol kan. Jadi petrol mana boleh larut dalam air. Itulah cara kita nak ingat. Kekondaksian elektrik. Okey, mereka tidak dapat mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan. Takat lebur dan takat didih. Umumnya takat lebur dan takat didih dia rendah. Walau bagaimanapun dia bertambah sedikit demi sedikit apabila saiz molekul dia bertambah. Ketumpatan dia kurang tumpat daripada air, maksudnya dia akan terapung lah kalau kita letakkan dia dalam air. Okey, seterusnya di sini dia suruh kita ada aktiviti 2G ni, tetapi cikgu tak, kamu boleh baca juga, tapi cikgu tak pergi detail. Kita lihat apa yang dia cerita kat sini. Okey, dekat sini. Oleh itu, apabila kita dapat menyimpulkan bahawa apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul meningkat, biasanya kalau kita menuruni kumpulan alkana, metana, etena, propana, butana, sama juga dengan alkuna. Kalau kita menuruni kumpulan, kita dapati takat lebur, takat didih dia meningkat. Boleh di sini boleh juga soalan keluar tanya kenapa takat lebur, takat didih dia meningkat apabila menuruni kumpulan alkana, alkena, alkuna. So di sini kamu boleh jawab. Okey, kamu boleh jawab apabila menuruni kumpulan, contohnya kumpulan alkana, maka bilangan atom karbon per molekul meningkat. Kan? Kemudian maka saiz molekul meningkat. Maka daya tarikan antara molekul semakin kuat. Van der Waals ni tak perlu sebut, tak apa, sebut pun boleh, tapi yang dari sini yang penting daya tarikan antara molekul semakin kuat. Ni tak apa nampak. Okey, daya tarikan antara molekul semakin kuat. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Ada berapa poin ini? Okey, ni satu poin, bilangan atom karbon molekul meningkat, saiz molekul meningkat, daya tarikan meningkat, semakin kuat, lebih banyak tenaga haba. Okey, kena ada 4 poin ni. Okey, boleh salin dalam jawapan dalam buku nota.
tentang sifat fizik takat lebur bagi alkana, alkena, alkuna ni semakin meningkat. Kenapa? Ya, itu jawapan dia. Okey, seterusnya sifat fizik alkohol, asid karboksilik. Tadi 3 kumpulan yang lain lebih kepada hidrokarbon. Kali ini bukan hidrokarbon. Bukan hidrokarbon tidaklah bermaksud dia tidak ada karbon hidrogen, dia ada, cuma dia ada tambahan unsur lain. Alkohol dan asid karboksilik ialah sebatian organik, bukan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Takat didik alkohol, asid karboksilik secara relatifnya lebih tinggi daripada alkena yang sepadan. Bermaksud contohnya propanol lebih tinggi daripada propena atau propana. Itu yang maksud yang sepadan tu. Alkena yang sepadan. Keterlarutan alkohol dan asid karboksilik dalam air berkurang apabila saiz molekul bertambah. Okey. Alkohol dan asid karboksilik ni dia agak beza sikit dengan alkana, alkena, alkuna. Dia kalau molekul dia kecil, contohnya etanol, metanol, asid etanoik, metanoik, dia mudah larut dalam air. Tetapi kalau semakin besar molekul dia, contohnya pentadekanol, heptanol, dia makin susah. Tapi alkana, alkena, alkuna memang susah dia, walaupun dia kecil susah. Tapi kalau alkohol dan asid karboksilik ni, kalau molekul yang kecil dia boleh larut dalam air. Okey, takat didih rendah sama dengan alkohol dengan asid karboksilik ni, sifat dia sama macam alkana, alkena, alkuna. Umumnya rendah tapi meningkat sedikit. Keadaan fizik pada suhu bilik, ni semua cecair. Ni semua cecair lah. Tapi makin lama dia dah makin berat, dia akan jadi pepejal. Tapi 10 atau 9 ahli yang pertama semua cecair. Keterlarutan dalam air, yang kecil-kecil ni metanol, etanol, propanol, dia boleh larut dalam air. Tapi semakin besar dia makin susah. Sama juga kepada asid karboksilik. Okey, jadi habis tentang sifat fizik, unsur-unsur ciri homolog ataupun sebatian ciri homolog. Kita pergi kepada bahagian yang agak penting, lebih penting, lebih banyak ditanya, iaitu sifat kimia. Sifat kimia ciri homolog. Okey, kita akan pergi yang pertama, sifat kimia alkana. Kita lihat apa yang dinyatakan di sini. Setiap siri homolog mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza dengan siri homolog yang lain. Kumpulan berfungsi menentukan sifat kimia. Kerana kumpulan berfungsi itulah tempat di mana tindak balas kimia berlaku. Alkana ialah hidrokarbon tepu yang hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal. Okey. Maka alkana tidak reaktif kerana ikatan tunggal ini adalah kuat dan memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Walau bagaimanapun, alkana boleh juga mengalami dua tindak balas, iaitu pembakaran dan penukar gantian. Ada dua. Walaupun tidak reaktif, masih juga mampu melalui tindak balas. Ada dua sahaja. Kita lihat tindak balas pembakaran. Alkana terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan lalu menghasilkan karbon, mestilah oksigen berlebihan. Kalau kurang dia mungkin tak menghasilkan lengkap. Karbon dioksida dan air sebagai contoh metana. Okey, ini cara pembakaran, iaitu tindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Bukan sahaja metana, etana, propana, butana sampai 10 ahli alkana, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jika tidak lengkap, oksigen tak cukup, maka pembakaran jadi tidak lengkap. Okey. Sama ada dia menghasilkan karbon monoksida dan air atau karbon dengan air.
Ini persamaan ini jaranglah ditanya. Cikgu bagi lebih kurang tak sampai 2 bintang lah. Tetapi yang ini penting. Ini penting ya. Mungkin 3 bintang atau 4 bintang boleh. Selalu ditanya. Bukan setakat metana, semua alkana lah dengan oksigen yang lengkap. Yang bawah ni kamu kena tahulah sebagai pengetahuan ya. Kadang-kadang boleh juga ditanya. Okey, kamu boleh baca lah, cikgu pergi secara go through saja. Okey, seterusnya pembakaran alkana membebaskan kuantiti haba yang banyak. Oleh itu alkana sesuai dijadikan bahan api. Okey, kebanyakan bahan api adalah alkana, gas memasak dan sebagainya. Alkana yang bilangan atom karbon yang lebih banyak akan terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Disebabkan bila karbon banyak, karbon tu lah yang menyebabkan jelaga tu. Okey. Okey, di sini dia ada bagi maklumat-maklumat. Ni kamu bacalah. Bagus juga ni. Kadang-kadang boleh juga keluar. Macam tahun lepas pelajar kurang baca buku teks. Sedangkan banyak maklumat-maklumat soalan seperti ni boleh keluar. Baca lah ni. Okey. Okey, di sini dia hanya bagi satu contoh saja. Sebabnya kalau nak ikutkan, cikgu nak kamu buat bukan saja metana, cikgu nak kamu tengok etana dan propana terbakar dengan oksigen. Hasil dia macam ni. Sebab apa cikgu suka kamu buat? Sebabnya sebenarnya persamaan yang seimbang untuk pembakaran alkana ni sebenarnya agak sukar juga ni nak buat. Ini agak mudah. Cuba kamu buat. Okey, cuba nanti kamu buat untuk etana, propana, butana. Cikgu rasa ada dalam modul atau buatlah dalam buku nota. Kamu akan temui satu masalah nanti. Cuba buat etana, propana dan butana, tindak balas pembakaran. Nanti cikgu akan bagi jawapan. Cikgu percaya ada sebahagian besar tak dapat nak selesaikan beberapa persamaan. Okey. Persamaan yang ni tak payahlah ni. Ni tak payah, ni kamu baca sendiri ya. Yang ni yang penting ni. Yang atas ni. Okey, seterusnya tindak balas penukar gantian. Tindak balas penukar gantian. Alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen seperti klorin dan bromin, tetapi bersyarat, iaitu mesti di bawah sinaran cahaya matahari atau sinaran ultra ungu UV. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila setiap atom hidrogen dalam molekul alkana digantikan satu demi satu oleh atom-atom halogen, sehingga semua atom hidrogen digantikan. Apa benda ni akan kita lihatlah. Bagaimanakah yang dikatakan tindak balas penukar gantian. Okey, ini kamu boleh baca sendiri. Contoh, apabila gas metana bertindak balas dengan klorin berlebihan di bawah cahaya matahari, pelbagai molekul hasil tindak balas yang telah mengalami penukar gantian terbentuk. Persamaan tindak balas yang berikut menunjukkan cara atom klorin daripada molekul klorin menggantikan atom hidrogen peringkat demi peringkat daripada molekul metana sehingga menjadi molekul tetraklorometana. Okey, kita tengok apakah yang dikatakan tindak balas penukar gantian. Tindak balas penukar gantian ni dia ada beberapa siri tindak balas, rentetan, sehinggalah tindak balas itu boleh dikatakan tak boleh buat tepu dah. Kita tengok. Pertamanya, peringkat pertama metana. Okey, metana bertindak balas dengan klorin, molekul klorin. Maka cuba kamu lihat, okey, klorin ni menggantikan H sini.
dan membentuk HCl. Cuba kamu lihat. Ini cikgu rasa walaupun cikgu pergi laju, kamu boleh tengok balik dan kaji balik di manakah penukar gantian itu berlaku. Okey, daripada metana bertukar menjadi klorometana. Okey. Hasil yang pertama. Klorometana ni kemudiannya bila dia terdedah lagi dengan klorin, di samping ada ultraviolet ni, ultra ungu, maka dia akan berterusan bertindak balas. Okey. Di mana klorin ni akan menggantikan hidrogen yang lain pula. Ni hidrogen yang sini pula. Membentuk satu molekul yang baru, diklorometana. Ini klorometana, ni dikloro sebab dia ada dua klorin. Dalam molekul ni ada dua klorin, diklorometana. Dan HCl ni bukan asid hidroklorik, ini hidrogen klorida. Nampak bentuk dia dalam bentuk gas. Hidrogen klorida. Okey, diklorometana ni pun bila terdedah dengan udara, dengan klorin pun akan mengalami tindak balas yang seterusnya. Okey, dia akan menggantikan H yang baru, H yang lain. Okey, dan menghasilkan molekul seperti ini. Jadi kamu boleh lihat ada dua jenis formula. Ni kita katakan struktur, ini molekul. Sama saja dua tu, cuma persembahan dia berbeza lah. Ini triklorometana. Triklorometana juga kalau kita biarkan dalam kehadiran klorin, dia akan mengalami penukar gantian seterusnya sehinggalah semua H ni digantikan. Semua tak ada H dah. Ini kita panggil tetraklorometana. Tetraklorometana. So sampai setakat ni habislah. Dia tak boleh nak ganti dah. Inilah hasil akhir dia, tetraklorometana. Ini dipanggil tindak balas penukar gantian. So tadi cikgu dah suruh kamu buat. Yang ini pun kamu catatlah dalam buku nota kamu. Peringkat-peringkat ni. Tindak balas penukar gantian. Hanya dua tindak balas kimia untuk alkana. Okey. Okey, seterusnya ada sifat kimia alkena. Sifat kimia alkena. Okey, sifat kimia alkena pula. Alkana dah habis. Alkena secara kimia lebih reaktif berbanding alkana, kerana alkena ada ikatan kovalen ganda 2. Dan semua tindak balas atau hampir semua tindak balas berlaku pada ikatan ganda 2 yang kita katakan kumpulan berfungsi itulah. Okey, ada 3 jenis tindak balas pembakaran. Pembakaran ni samalah macam alkana. Penambahan, okey, dan pempolimeran. Walaupun 3 sebenarnya banyak ni, penambahan ni ada banyak penambahan ni. Okey, ada 5-6 penambahan berbanding alkana. Pembakaran sama juga, hasil dia iaitu karbon dioksida dan air. Dia hanya bagi satu contoh saja, etena lah. Dia tak ada metena, dia ada etena. So yang ni pun cikgu nak kamu buatlah sehingga 4 etena, propena dan butena. Tengok boleh tak kamu buat persamaan yang seimbang. Walaupun hasil kita dah tahu, cikgu rasa ada problem untuk menyeimbangkan dia nanti. Okey. Okey, poin yang ketiga ni boleh keluar dalam exam ya. Dikatakan alkena dia akan menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga daripada alkana. Kenapa?
Biasa tanya dalam exam, kenapa? Okay, jawapan kita kerana peratus jisim karbon per molekul alkana lebih tinggi berbanding alkana. Apakah yang dikatakan ini? Sebenarnya ayat ini kita kena buktikan melalui pengiraan. Melalui pengiraan. Nanti cikgu akan tunjuk bagaimana pengiraan yang dikatakan peratus jisim karbon per molekul lebih tinggi dalam alkana berbanding alkana. Okey. So, inilah yang dikatakan apa yang dikatakan peratus jisim karbon per molekul. Bermaksud macam ni. Kita ada molekul alkana, ni kumpulan alkana iaitu butana dengan butena. Statement tadi kata butena ni lebih berjelaga berbanding butana. Kenapa? Kerana peratus jisim karbon per molekul dia lebih tinggi. Apa maksud peratus jisim karbon per molekul? Ini maksud dia. Jisim karbon per molekul dia kali 100 ataupun peratus dia. Kita lihat mana yang lebih besar. Okey. Ini cara dia. Kita bandingkan dua ni. Cikgu tak kira lah sampai akhir. Tapi kalau kamu kira sampai akhir, kita akan dapati butena ni peratus jisim karbon dia, ini cara jisim karbon per molekul dia tu, kita akan dapat nilai yang lebih besar berbanding alkana. Bermaksud siapa karbon yang lebih besar persen, jelaga dia lebih banyak. Yang setara lah, kita kena banding yang setara. Butena, butana, fair. Tak boleh kita banding butena dengan pentana. Dia kena banding yang setara. Okey. Maka daripada sini kamu buat pengiraan. Kalau ditanya kenapa butena lebih berjelaga bila terbakar, pertama kamu kena buat pengiraan seperti ini. Dah dapat nilai dia, baru kamu mention bahawa peratus jisim karbon per molekul daripada pengiraan kamu tadi lebih tinggi dalam butena berbanding butana. Dapat ni boleh keluar. So catat dalam buku nota kamu ni. Soalan ni boleh keluar. Okey. So cikgu buat ringkas sahaja. Setakat ini sahajalah. Nanti kelas akan datang cikgu akan masuk tindak balas penambahan bagi alkena ni. Ada banyak ni. Ada banyak, ada penambahan, ada 5 penambahan. Okey. So kita berhenti setakat pembakaran. Penambahan ini sesiapa nak baca dulu one step ahead pun bagus juga kan. Sebabnya ilmu konten ni ada di depan kamu ya. Cikgu ni hanya deliver je. Kalau kamu baca sendiri pun boleh sebenarnya. Tak perlu tunggu cikgu. Walau bagaimanapun cikgu akan buatlah juga konten ni, sambungan dia nanti. Okey. Terima kasih kelas.